Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Seorang lagi pesakit COVID-19 meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pagi ini, menjadikan 3 kematian direkodkan di Sabah setakat ini. Sabah mencatatkan kes kematian ketiga akibat COVID-19 hari ini. Difahamkan mangsa ketiga berusia 60-an itu meninggal dunia kira-kira 8.20 pagi ini di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun mengesahkan perkara itu ketika dihubungi media. Kematian terbaru itu membabitkan seorang lelaki yang juga bekas penjawat awam dan telah menghadiri perhimpunan tablik di Kuala Lumpur Februari lalu. Sebelum ini, Sabah merekodkan 2 kes kematian akibat COVID-19. Kes pertama di Tawau pada 20 Mac lalu membabitkan seorang lelaki berusia 58 tahun dari kluster perhimpunan tablik dan kes kedua, lelaki berusia 66 tahun yang meninggal dunia di Hospital Keningau pada 5 April lalu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan selama 2 minggu lagi bermula 15 April sehingga 28 April hadapan. Bercakap melalui perutusan khas yang disiarkan secara langsung melalui media rasmi kerajaan petang tadi, Tan Sri Muhyiddin menegaskan keputusan itu dibuat kerana perang menentang musuh halimunan COVID-19 masih belum berakhir dan rakyat Malaysia perlu bersedia berhadapan dengan pandemik itu untuk tempoh lebih lama. Menurutnya, keputusan itu juga dibuat setelah mengambil kira nasihat dikemukakan Kementerian Kesihatan dan pakar perubatan meskipun pelaksanaan PKP sebelum ini membantu kerajaan mengawal penularan COVID-19 ke tahap stabil. Kes-kes positif COVID-19 adalah terkawal pada kadar 7% iaitu di bawah penanda arah 10% yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, sebagai Perdana Menteri, saya bertanggungjawab menjaga keselamatan nyawa saudara dan juga saudari. Setiap nyawa adalah berharga, baik bayi, orang muda, orang dewasa ataupun warga mas, semuanya bernilai. Kehilangan satu nyawa kerana virus ini bukan bererti kehilangan pada suami, isteri, anak-anak atau keluarga terdekat sahaja, tetapi juga satu kehilangan besar buat negara. Kerana itu, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan diri kita, keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita dengan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Let me remind you that the war on COVID-19 is not yet over. The fight is still on. We are doing well so far. We just uplift your spirit and continue to fight. If we persevere, insyaAllah we will win. Tan Sri Muhyiddin turut menegaskan tindakan pelanjutan tempoh PKP ini adalah selaras dengan pandangan WHO yang menyarankan negara-negara di dunia supaya tidak menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan terlalu awal kerana penularan wabak ini meningkat semula apabila Perintah Kawalan Pergerakan ditamatkan sebagaimana berlaku di beberapa negara. Kerajaan Sabah memutuskan untuk memberi kebenaran kepada ladang dan kilang kelapa sawit di 6 daerah di Sabah iaitu Tawau, Lahad Datu, Kinabatangan, Sempurna, Kunak dan Kalabakan untuk beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata syarat itu adalah kawasan ladang dan kilang hendaklah tidak mempunyai kes positif COVID-19, tiada pesakit dalam pemantauan atau person under investigation, PUI, pekerja ladang dan kilang tiada kontak rapat dengan pesakit COVID-19 atau PUI serta hendaklah mematuhi panduan pengoperasian ladang semasa oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
Bagaimanapun, sekiranya ladang dan kilang sawit yang sedang beroperasi didapati mempunyai kes positif COVID-19 atau kontak rapat dengan individu positif COVID-19 atau PUI, kebenaran itu akan ditarik balik dengan serta-merta. Kerajaan negeri akan mengkaji semula kebenaran operasi ladang dan kilang sawit di daerah Tawau, Lahad Datu, Kinabatangan, Sempurna, Kunak dan Kalabakan dari semasa ke semasa. Sementara itu, Kerajaan Sabah melalui Pusat Arahan COVID-19 membenarkan kedai menjual perkakasan atau hardware beroperasi secara bersyarat pada setiap Selasa dan Khamis. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dalam satu kenyataan berkata, waktu operasi yang dibenarkan adalah pada 9 pagi hingga 3 petang. Bagaimanapun, jumlah kedai yang dibenarkan adalah terhad dan ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan. Hanya 3 buah dibenarkan bagi daerah Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Keningau, Lahad Datu, Penampang, Tuaran, Beaufort, Ranau, Papar, Sipitang, Tenom dan Kudat. Manakala bagi daerah lain hanya 2 buah kedai perkakasan dibenarkan. PBT akan menguatkuasakan pematuhan tata cara operasi perniagaan seperti jarak sosial 1 meter, menghadkan jumlah pelanggan pada satu-satu masa, tempoh masa berada di premis, penetapan 1 pintu laluan masuk dan 1 pintu laluan keluar, penyembasan suhu badan dan mewajibkan pemakaian penutup hidung dan mulut, serta penggunaan cecair pembasmi kuman kepada pelanggan dan pekerja. Kerajaan Sabah menerima 3 juta helai penutup hidung dan mulut atau face mask daripada Kerajaan Persekutuan untuk kegunaan semua isi rumah di seluruh negeri yang diterbangkan khas dari Kuala Lumpur oleh pesawat tentera udara Diraja Malaysia hari ini. Pengagihan peralatan pelindungan itu kepada semua isi rumah akan diselaraskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah berdasarkan statistik terkini yang dibekalkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Setiap isi rumah akan memperoleh 4 helai face mask untuk kegunaan ahli keluarga yang mempunyai simptom seperti batuk, selsema dan demam. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, Kerajaan Sabah merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA dan TUDM yang menyelaras penerbangan khas ke Sabah bagi tujuan ini. Penghargaan juga diberikan kepada Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Rela dan Imigresen yang memberi bantuan logistik bagi melancarkan pengagihan bantuan tersebut kepada rakyat. Majlis Daerah Penampang melakukan inisiatif tersendiri memasang kabin disinfeksi di Pasar Am Dongongon bagi mencegah penularan virus COVID-19. Kabin disinfeksi itu dipasang di hadapan pintu masuk pasar dan dilengkapi dengan alat penyembur yang mengeluarkan cecair pembunuh kuman untuk dimanfaatkan pengunjung dan peniaga di pasar berkenaan. Ini idea terus bila saya punya pekerja kan, saya tengok saya punya pekerja semua yang macam tukang sapu, angkat sampah, tiap-tiap hari terdedah dengan ini penyakit COVID-19. Di mana sampai mereka memabungkan kepada saya. Mereka ni frontliner, macam contohnya tukang sapu. Dia pun bersih-bersih, biarpun masa COVID, dia pun bersih sapu rantai, bersih. Lepas tu macam angkat sampah. Mereka setiap hari berdepan dengan itu coronavirus. Kalau di Sabah, is the first one. And then the first district. Sebab ini tiada orang jual. So kita yang buat sendiri. Kita yang backup bentuk, saya suruh kontraktor saya buat. So kontraktor yang buat, lepas tu kontraktor buat, kita pasang untuk kita punya mahasiswa Penampang, untuk semua penduduk di Penampang. Sementara itu, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie Poon yang turut hadir meninjau kabin itu berkata, inisiatif itu dapat membantu pihaknya untuk bersama-sama memerangi penularan wabak COVID-19 di Sabah. Actually, we are also, of course, very also concerned whether or not whatever it is being used is off among the approved by the Kesihatan. So I think Kesihatan looking into it and hopefully everything is in order lah. Other than that, I would say that unless until we have something that is officially approved lah. Otherwise, meanwhile, thank you for them for taking the initiative and putting effort in actually helping out the government, especially and the Kesihatan side to actually how to menjaga the spread of the virus COVID-19.
Majlis Daerah Penampang telah melakukan percubaan kabin disinfeksi itu kepada pengunjung Pasar Am Dongongan sejak Rabu lalu. Di luar itu kan sudah diperkenalkan, inilah yang kedua kali yang saya masuk. Yang pertama kali itu dia punya rasa bila kita masuk dalam plastik itu kan, dia punya bau tuh terlalu kuat sehingga ada juga yang lain bila saya nampak dia akan berbatuk. Dan pada first time saya masuk itu saya rasa macam terlalu pedas, dan itu sebab kenapa orang bila keluar batuk. Dan pada kali ini kita rasa selesai bila masuk, dan baunya pun sudah hendak dan oke, improve. Lebih 2,000 pemandu teksi, lori dan bas yang tidak dapat keluar mencari nafkah akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menerima bantuan one-off RM300 daripada Kerajaan Sabah. Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony berkata jumlah itu telah didepositkan ke akaun bank masing-masing. Beliau meminta semua pemandu layak yang belum menerima bantuan itu untuk menghubungi Lembaga Pelesenan Kenderaan Persekutuan LPKP. Datuk Peter ditemui selepas menyampaikan bantuan fasa ketiga untuk mengagihkan bekalan makanan kepada penduduk Suk dan Tulid yang terjejas PKP. Beliau berkata mekanisme penambahbaikan jentera untuk menyalurkan di kawasan pedalaman akan dilakukan untuk membentuk rangkaian yang lebih efektif dengan kerjasama pejabat daerah Suk dan unit pemimpin pembangunan masyarakat. Ini termasuk mekanisme untuk membolehkan penduduk kampung menyenaraikan barangan yang diperlukan yang kemudiannya dihantar terus oleh jentera pemberi bantuan ke rumah penduduk tanpa perlu meninggalkan kediaman masing-masing. Sekian berita untuk malam ini. Bagi pihak seluruh kru penerbitan Borneo Today TV, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Good Friday kepada semua umat Kristian yang meraihkannya. Saya Salvinus Saribun.